Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bercakap hari ni pasal filem time travel filem yang aku tonton dekat Unify TV. Filem ni filem lama 1989 dan yang menjadi keunikannya filem ni ialah filem yang diarahkan oleh anak kepada pengarah yang agak terkenal ketika tahun 1960 lebih dulu, iaitu Jamil Sulong. Kalau Jamil Sulong ni kita tahulah filem seperti Isi Neraka, filem-filem spy, Gerak Kilat kan, banyak lagi lah. Dan kita tahu Jamil Sulong punya filem sangat-sangat bagus. Sekarang anak dia buat filem ni pada tahun 1989, betul kan kalau aku salah. Dan kita akan review filem ni. Okey, filem yang aku masukkan ialah filem Tuah lakonan Jamal Abdillah. Okey, kita intro dulu. Okey, selalunya kalau kita bercakap pasal filem time travel, okey, ataupun filem yang meretas masa berkisar pasal science fiction, kita akan bercakap pasal filem XX-Ray 2. Okey, memang kita tahulah XX-Ray 2 ni memang sebuah filem yang cukup terkenal dengan style dia, sebab ia menggabungkan elemen kerajaan Melayu lama di Melaka. Okey, ada hang tuah lah apa semua tu kan. Dan kemudian ada elemen moden. Okey, so benda tu memang sangat-sangat bagus dan aku rasa itu antara filem science fiction yang sangat-sangat bagus. So ada penonton video-video aku dia recommend kata tonton filem Kuah pula dah. Tonton filem Tuah. Okey, Tuah Jamal Abdillah, dan kebetulan filem ni ada dekat Unify TV, jadi aku ambil lah kesempatan dan aku rasa wow, not bad. Aku punya ada satu lagi filem yang boleh menandingi filem XX-Ray. Okey, XX-Ray 2 dan aku tonton. Okey, Tuah ni bercerita macam mana tau? Dia cerita pasal Tuah lah lakonan Jamal Abdillah yang mana dibunuh oleh Sultan Melaka. Okey, tapi dia tidak dibunuh, tapi apa yang terjadi ialah keris dia, okey, dia terjumpa satu gua, aku tak silap, menyebabkan dia dibawa ke masa depan. Okey, so bila dia meretas masa tu, dia terjumpa dengan dua orang, okey, seorang ayah dan seorang anak yang mana dia sedang diganggu lah oleh orang jahat, orang yang nakal. Dia nak ugut duit lah apalah kan. Lepas tu dia selamatkan lah. Okey, tapi akhirnya dia ditembak. Okey, apa yang berlaku ialah dia mengaku bahawa dia ni ialah Tuah, datang dari zaman dulu, zaman Kesultanan Melaka. Dan apa yang berlaku ialah orang di sini tak percaya dan Tuah ni jadi macam satu isu besar dekat Malaysia ni, di mana orang kata Tuah dah mati. Tuah dah tak mati, tak relevan, orang anggap dia ni menipu. Dan adalah berlaku di mana satu geng persilatan ni mencabar Tuah untuk bersilat. Okey, untuk bersilat. So kalau kata dia bersilat dan berjaya menang, maknanya orang percayalah bahawa itu ialah Tuah yang betul. Okey, cerita dia panjang. Okey, dan tapi akhirnya ending filem ni dia bercerita pasal macam mana Tuah kembali balik ke masa lampau selepas dia dapat tahu bahawa Jebat sebenarnya dah naik takhta, sebabkan dia nak tahu siapa yang bunuh Tuah. Okey, so Jebat terpaksa pergi bergaduh balik dengan Tuah terpaksa pergi settle hal ni dengan Jebat, dan adalah konflik dia. Okey, pada aku filem ni adalah filem yang sangat bagus untuk tahun 1989. Kita dah ada filem yang style time travel macam ni. Dari segi konsep, okey, konsep time travel dalam filem ni aku salute. Sebab filem ni 1989 kot kan. Come on lah, takkan kita tahun 2021 2020-an ni millennial moden ni tak ada cerita yang macam ni. Aduh kan, 1989 orang dah boleh buat filem macam ni. Takkan Malaysia sekarang tak ada macam ni kot. Adalah macam hari tu Hantu Kat 5 tu, okay, it's good. Tapi kalau ada lagi pengarah yang buat style macam tu, aku rasa sangat-sangat aku nak tengok. Okay, first act filem ni macam build up around orang yang ni lah, reaksi rakyat Malaysia berkenaan orang yang mengaku dirinya Tuah. Sebab
jadi liputan yang sangat meluas. Tapi aku pun tak faham juga kenapa liputan dia sangat meluas, sedangkan dia hanyalah dari Melaka, dan benda tu macam tak relevan sangat lah. Tapi okey lah, aku boleh accept dia punya style tu. Cuma bila sampai dekat isu cabaran geng persilatan yang nak lawan dengan Tuah, aku ingatkan filem ni akan stop dekat situ. Maksudnya itu yang menjadi isu besar filem ni, yang akan diselesaikan sampai akhir filem. Tapi apa yang terjadi ialah bahagian isu persilatan ni hanyalah separuh masa pertama, dan kemudiannya hilang macam tu sahaja. So dia seolah-olah macam ada dua scene tau. Dia macam ada dua cerita yang berbeza. Di separuh masa pertama ada kisah Tuah yang bakal berlawan dengan orang-orang handal silat, sebab kononnya silat sekarang ni dah tercemar, bercampur dengan adegan gerak-gerak langkah judo, taekwondo, kungfu apa semua tu kan. Isu tu the first half. Lepas tu di second half pula adalah isu macam mana Jebat ni nak lawan Jebat pula, Tuah nak melawan dengan Jebat. Macam mana Tuah ni nak kembali ke zaman lampau untuk settlekan apa yang terjadi dekat Kesultanan Melaka tu, yang menyebabkan sejarah akan berubah. Okey, so benda tu macam tak bagus lah pada aku. Penceritaan dia macam loose macam tu. Macam dia nak cerita yang mana satu? Yang kuat ke yang mana? Yang cerita pasal bergaduh tu utama ke, atau yang dia nak melawan dengan Jebat ni yang utama? So benda tu bila dia terbahagi dua macam tu, dia jadi macam naratif dia macam sedikit terganggu tau. Macam aku do expect cerita ni mesti ada satu point yang jelas, tapi dua-dua point ni dia macam sama balance, dan aku tak tahu which one is the main plot dan which one is the subplot yang kecil kan. Dan bila filem ni nak bakal menghabis, scene-scene dengan Erma Fatimah lah, dengan Mustafa Ma'aruf apa semua tu kelihatan hilang, dan watak-watak dunia moden ni dia macam hilang macam tu ya. Pengembangan dia tak ada langsung, dan ending pula. Okey, ending tu aku salute sangat, bagus ending tu. Tapi aku harapkan ending tu supposed to have a continuation. Sebab bila kita tahu ending dia tu macam spoiler, okey, Tuah kembali balik ke zaman moden just untuk dapat bersama dengan awek dia yang Erma Fatimah tu. Benda tu sepatutnya adalah sikit ke depan sikit kan, tapi maksudnya benda tu tak dihabiskan dengan cantik. So untuk penontonan di tahun 2021 untuk filem 1989, benda tu agak mengganggu sikit. Dan walaupun aku salute dengan dia punya style penceritaan time travel tu, okey, macam mana dia boleh susun dengan cantik. Benda yang mudah, time travel yang mudah pada tahun 1989, tapi aku kurang menggemari dia punya style penceritaan. Aku kurang suka dia punya susunan naratif. Tapi tak apalah kan, itu ialah satu filem yang untuk time travel, aku rasa korang patut tonton. Dan lakonan Jamal Abdillah, okay, not bad untuk era dia, dan Erma Fatimah, Rahimah dan yang paling best sekali filem ni tau, menggabungkan pelakon-pelakon silat yang kita selalu tengok dekat Pendekar dulu kan, dekat slot TV RTM, TV3 apa semua kan. So kita ada kemunculan pelakon-pelakon macam Rusdi Ramli, Abby Yus, apa lagi yang kita tahulah kan, pernah berlakon filem-filem persilatan di TV dulu kan. Dulu macam filem Pendekar, aku tak ingat lah berapa, tapi memang kita tahu kita pernah ada slot-slot Pendekar dulu kan, dan diorang ada dekat sini dalam filem ni buat cameo. Dan benda tu memang menjadikan filem ni meriah, walaupun plot dia memang aku kurang suka lah. Dan kalau nak bercakap pasal dia punya aksi, koreografi, aku rasa cun. Pada aku untuk filem tahun 1989, koreografi silat filem ni not bad. Okay, jangan duk banding lah filem ni punya koreografi dengan silat The Raid lah apa semua. Tapi aku rasa silat dalam filem Tuah ni adalah silat yang cukup aku banggakan, dan aku rasa koreografi dia pun cantik. Especially bila aku tengok Abius bergasak kan, macam sekarang kita terkenal, kita selalu tengok Abius dengan lawak-lawak dia, tapi rupanya dia pandai bersilat. Kita boleh tengok dalam filem ni. Okay, so itu sahajalah aku nak cakap pasal filem Tuah. Kalau hampa ada masa, ada Unify TV, boleh tonton filem ni dekat on demand. Okay, aku boleh bagi filem ni dalam 3 bintang sebab aku kurang menggemari dia punya penceritaan. Tapi dari segi lakonan, dari segi
dari segi aksi persilatan dan dari segi naratif, timeline untuk apa ni, dia punya time travel tu terbaik. Okey, untuk filem tahun 1989. Okey, kita jumpa lagi di review akan datang. Terima kasih kerana mendengar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.